Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dalam matematik tingkatan 4. Okey, dalam tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung iaitu bab 9. Okey, subtopik kita ialah aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, diharap kamu akan dapat menguasai standard pembelajaran 9.4.1. Iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung? Kita tengok contoh 12. Buku teks muka surat 262. Kita tengok soalan dia. Sebiji dadu adik dilambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperolehi? Jadi sebagai penyelesaian dia, kamu tandakan K sebagai peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna, manakala K prime ialah peristiwa mendapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Sebelum itu, kamu kena tahu dadu pada dadu kita ada nombor K1, K2, 3, K4, K5 dan 6. Jadi nombor kuasa 2 sempurna ialah kamu telah belajar iaitu nombor 1 dan nombor 4. Maka kebarangkalian mendapat nombor kuasa 2 sempurna bersamaan dengan K2 per 6 atau kita ringkaskan kepada 1 per 3. Kita tengok bagaimana cara kita menggunakan gambar raja pokok. Untuk yang pertama ialah kita tuliskan lambungan pertama. Untuk ranting yang pertama, kita buat 2 ranting, kita tandakan sebagai K dan juga K prime. Jadi kebarangkalian mendapat nombor kuasa 2 sempurna ialah 1 per 3, manakala K prime pula ialah 2 per 3. Seterusnya kita buat untuk lambungan kedua, kerana sebiji dadu dilambung 2 kali berturut-turut. Kita kena ada lambungan kedua, kita bahagikan setiap ranting itu kepada 2 pula. Jadi kita ada K dan K prime. Pada ranting K kita tuliskan 1 per 3. Pada ranting K prime kita tuliskan kebarangkalian dia ialah 2 per 3. Manakala ranting seterusnya ialah 1 per 3 untuk K dan K prime ialah 2 per 3. Langkah ketiga kita tuliskan kesudahan yang kita tengok pada hujung ranting. Kesudahan yang pertama ialah KK. Jadi kebarangkalian pertama mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Yang kedua juga nombor kuasa 2 sempurna. Kita tuliskan KK. Seterusnya ranting kedua, hujung ranting kedua pula kamu tuliskan K dengan K prime. Dan yang ketiga pula kita berdasarkan K prime dan K. Dan yang keempat pula K prime dengan K prime. Jadi ini ialah kesudahan yang kita akan perolehi. Jadi soalannya ialah kebarangkalian sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya kita ambil kebarangkalian memperolehi KK. Lepas tu K dengan K prime. Dan satu lagi kita ambil yang K prime dengan K. Kita kena ada K sama ada 2 lambungan kita perolehi K ataupun 1 kita ambil kira. Jadi setiap ini kita cari kebarangkaliannya satu persatu ikut ranting. Yang pertama, ranting yang pertama kamu ambil 1 per 3, darabkan dengan 1 per 3. Lepas tu kamu tambah kamu ambil 1 per 3, darabkan dengan 2 per 3 untuk K prime. Seterusnya kamu tambah pula 2 per 3. 2 per 3 kamu darabkan dengan 1 per 3 mewakili K prime K.
Jadi kamu selesaikan, kamu akan dapat 5/9. Okey, iaitu kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi soalan dia nak bilangan, berapa kalikah, maka kamu darabkan kebarangkalian dengan bilangan uji kaji dijalankan iaitu sebanyak 540 kali. Kamu darabkan sahaja untuk mendapat berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. Maka jawapan dia ialah 300 kali, iaitu 5/9 darabkan dengan 540. Kita pergi contoh 13, buku teks muka surat 263. Okey, soalan dia, sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning, dan 3 biji guli biru. Jadi 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Sekiranya guli pertama berwarna biru, maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak dan guli kedua dipilih. Dihitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Jadi kamu kena faham soalan baik-baik. Seterusnya kita tengok penyelesaian dia. Kita kena buat gambar rajah pokok untuk mewakili peristiwa ini. Jadi yang pertama ialah guli pertama. Kita kena ada guli pertama dan guli kedua. Guli pertama kamu bahagikan kepada 3 ranting. Yang pertama ialah guli merah, yang kedua ialah guli kuning, yang ketiga ialah guli biru. Pada ranting guli merah, kamu tuliskan kebarangkalian dia ialah 7/15 kerana guli merah ada 7. Sementara pada guli kuning, kamu tandakan 5/15 kerana kita ada 5 biji guli kuning. Sementara pada guli biru pula, kamu tandakan 3/15 kerana kita ada 3 biji guli biru. Total dia ialah 15. Maka semua per dengan 15 untuk guli pertama. Seterusnya untuk guli kedua pula. Kita tulis guli kedua. Kita buat ranting, kita bahagikan setiap guli itu kepada 3 ranting pula. Jadi yang pertama kita tengok guli merah. Jadi guli merah ialah 7/15. Kita dah ambil dah satu merah. Jadi di ranting merah ini akan tinggal 6. Jadi 6 per dengan 14. Kerana kita dah ambil satu guli pertama merah. Jadi 15 akan berkurang menjadi 14. Maka 6/14. Untuk merah. Ranting kuning pula. Kuning masih ada 5. Cuma total saja 14. Maka 5/14. Sementara biru masih juga ada 3. Jadi 3/14. Total akan menjadi 14. Untuk guli kedua. Seterusnya kita pergi guli kuning pula. Bahagikan kepada 3 ranting. Sama juga kamu buat. Kita tengok ranting yang pertama ialah ranting merah. Untuk merah, jadi guli pertama diambil warna kuning. Guli kedua, jadi pada ranting merah ialah 7. Kerana masih 7, guli merah masih ada 7. Jadi 7/14 juga. Kerana telah diambil satu iaitu guli kuning telah dikeluarkan satu. Jadi total dia 14. Seterusnya pada ranting kuning, kamu tengok 5 menjadi 4. Total dia 14, 4/14. Kerana kita dah ambil satu kuning dikeluarkan. Jadi kebarangkalian yang kedua akan menjadi 4/14. Yang ketiga pada ranting biru pula ialah 3/14. Seterusnya kita tengok ranting biru. Kita bahagikan kepada 3 ranting juga. Untuk ranting ini, ranting pertama merah. Kamu tengok di sini. 7/15.
Okey, kenapa total dia 15? Kerana apabila kita perolehi guli pertama warna biru, jadi guli biru itu akan dipulangkan kembali ke dalam kotak. Okey, bermakna total dia akan sama. Dia ambil dan diletakkan kembali ke dalam kotak yang sama. Okey, sebab itulah total dia 15 ya. Pada ranting merah ialah 7/15. Pada ranting kuning ialah 5/15. Sementara pada ranting biru juga 3/15. Dia tidak berubah kerana dia ambil guli pertama biru, dimasukkan kembali dalam kotak itu berwarna biru. Okey. Okey, yang ketiga, kamu tuliskan kesudahan pula. Setiap kesudahan kamu tengok rujuk kepada tepi sekali, tepi ranting. Okay, yang pertama ialah merah-merah. Okey, kamu tengok merah dengan merah. Okey, seterusnya yang kedua, kamu tengok merah dengan kuning. Okey, yang ketiga, kamu tengok merah dengan biru. Okey, seterusnya, hujung ranting seterusnya ialah kuning dengan merah. Okey, seterusnya kuning dengan kuning, kamu tulis KK. Okey, seterusnya kuning dengan biru, kamu tuliskan KB. Okey, seterusnya ranting ketiga pula, pada hujung tu kamu tulis BM. Okey, BM. Okey, seterusnya B dengan K, iaitu BK. Dan yang terakhir kamu tuliskan B dengan B. Okey, rujuk pada ranting yang hujung sekali. Okey, seterusnya soalan dia, hitungkan kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Jadi kamu rujuk untuk kesudahan berlainan warna iaitu merah dengan kuning, merah dengan biru, kuning dengan merah, kuning dengan biru, biru dengan merah dan juga biru dengan kuning. Jadi kamu darab setiap ranting itu dan kamu tambahkan. Okey, di sini ikut kesudahan untuk guli berlainan warna. Jadi kamu selesaikan satu persatu, iaitu 7/15, darab dengan 5/14, tambahkan dengan 7/15 darab dengan 3/14. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, 7/15 darab dengan 7. 5/15 darab dengan 7/14. Okey, seterusnya. Okey, yang keempat ialah 5/15 kamu darab dengan 3/14. Okey, seterusnya 3/15. Okey, kamu darab dengan 7/15. Okey, tambah 3/15, kamu darabkan dengan 5/15. Okey, kita ada 6 kesudahan yang perlu kamu darabkan ikut ranting dan kemudian kamu tambah. Jadi, kamu selesaikan, kamu akan dapat 349 per dengan 525. Jadi, ini ialah kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna.